Assalamualaikum dan salam sejahtera yang dihormati Puan Rashihah dan rakan-rakan sekalian. Kami dari Seksyen 12, hari ini kami akan membentangkan poster anatomi yang bertajuk mitosis, meiosis dan sintesis protein. Saya Nur Aida Maisarat Bizaruni, KBJ 2315-10957. Dan saya Roslin Amalia Akmal binti Roslan, KBJ 2315-10574. Ini adalah poster mitosis kami. Profasa, metafasa, anafasa dan telofasa. Mitosis mempunyai 4 fasa. Fasa yang pertama adalah profasa. Peringkat pertama iaitu sistem kromatik menebal dan memendek. Seterusnya nuklear environment hilang mendedahkan kromosom dan fiber terbentuk daripada simpinya iaitu organel yang berfungsi menarik kromosom. Ini adalah gambar profasa kami. Dan seterusnya fasa yang kedua adalah metafasa. Kromosom tersusun di tengah-tengah sel iaitu pergerakan dibantu oleh fiber dan sentriol. Ini adalah gambar metafasa. Fasa yang ketiga adalah anafasa. Semasa anafasa, sentroma membahagi kepada dua dan kromatik kembar berpisah. Gentian gelendong mula mengecut dan memendek. Ini menyebabkan kromatik kembar tertarik ke kutub sel yang berlawanan. Pada akhir fasa ini, setiap kutub sel mempunyai kromosom yang sama. Akhir sekali, fasa telofasa. Pembentukan dua nukleus baru dan proses sitokinesis berlaku, membentuk dua sel baru. Organel dan sitoplasma membahagi sama rata. Info tambahan, sitokinesis, pembahagian dua sel anak selesai. Secara ringkasnya, kromosom membuka lingkaran dan memanjang semula. Pada masa ini, kromosom kelihatan seperti struktur berbenang halus kromatin semula. Gentian gelendong mula menghilang dan membran nukleus baru terbentuk. Dengan ini, proses mitosis akan tamat dan menjalani sitokinesis. Sitokinesis ialah pembahagian sitoplasma yang berlaku pada akhir fasa telofasa. Melalui sitokinesis, sel anak memperoleh semua organel, nutrien dan bahan lain yang diperlukan oleh sel untuk meneruskan hidup. Sekarang, kawan saya akan membentangkan poster yang bertajuk meiosis. Assalamualaikum, saya Nur Fatul binti Muhammad Rosli, KBJ 2315-10568. Hari ini saya akan bentangkan tentang meiosis 1. Saya Siti Nazlaika binti Zulkifli, KBJ 2315-10571 akan membentangkan meiosis 2. Ini merupakan poster bagi meiosis. Meiosis terbagi kepada dua, iaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1 terbahagi kepada beberapa fasa. Fasa pertama adalah profasa 1, yang kedua adalah metafasa 1, yang ketiga adalah fasa 1 dan yang seterusnya adalah telofasa 1. Meiosis 2 terbahagi kepada 4 fasa iaitu profasa 2, metafasa 2, anafasa 2 dan telofasa 2. Profasa 1. Kromatik kembang menebal dan memendek. Nuklear envelop hilang mendedahkan kromosom. Fiber terbentuk daripada centriole organel yang berfungsi menarik kromosom dan berlaku sinapsis tersusun mengikut pasangan homolog dan crossing over. Pemindahan maklumat genetik iaitu kiasma tempat crossing over, iaitu merupakan tarajah bagi profasa 1. Metafasa 1. Pasangan kromosom homolog tersusun di tengah-tengah sel iaitu pergerakan dibantu oleh fiber dan centriole. Metafasa 1 peneraja. Anafasa 1. Pasangan kromosom homolog ditarik oleh fiber menyebabkan kromosom homolog berpisah dan ditarik ke arah berlawanan. Telofasa 1. Pembentukan dua nukleus baru, muncul nuklear envelop dan proses sitokinesis berlaku membentuk dua sel baru. Organel dan sitoplasma membahagi sama rata. Ini merupakan contoh sitokinesis. Profasa 2. Pada peringkat ini, dua sel anak bersedia untuk membahagi membran nukleus dan nukleus mula menghilang.
dan tiang kelendung mula terbentuk dalam setiap sel anak. Lalu, kromosom mula bergerak ke satah khatulistiwa. Ini contoh profasa 2. Metafasa 2 bermula apabila kromosom tersusun di satah khatulistiwa. Kromatik kembar yang terikat kepada gentian kelendung pada sentroma. Kromosom berbaris pada plat metafasa. Anafasa 2. Pada peringkat ini, kromatik kembar mula membahagi dua. Pasangan kromatik berpisah dan bergerak ke kutub yang bertentangan. Telofasa 2. Pada peringkat ini, kromosom tiba di kutub bertentangan. Sitoplasma membahagi. Lalu, 4 sel anak mempunyai kromosom berbeza bentuk. Telofasa 2 berakhir dengan proses sitokinesis. Proses sitokinesis yang menghasilkan 4 anak haploid terbentuk masing-masing hanya mempunyai 1 kromosom bagi setiap pasangan homolog yang akan menjadi gamet. Sekarang kawan saya akan membentangkan poster yang seterusnya. Sekarang kami akan membentangkan tajuk poster anatomi yang terakhir, iaitu sintesis protein. Sintesis protein terbahagi kepada 2 tahap pembentukan, iaitu transkripsi dan translasi. Saya Nurul Ain binti Julnain, nombor KBJ 23105755. Saya Siti Nur Mariam binti Muhammad Noor, KBJ 23151059. Ini merupakan definisi sintesis protein. Proses pembentukan protein yang melibatkan sintesis RNA dan dipengaruhi oleh DNA. Apakah yang dimaksudkan dengan sintesis? Sintesis merupakan pembentukan, manakala protein pula merupakan rantaian yang terbentuk daripada jujukan asid amino atau dikenali sebagai polipeptida. Ringkasannya, sintesis protein ini adalah melibatkan pencantuman asid amino yang membentuk rantaian berdasarkan arahan di DNA ni, di nukleus sel dengan bantuan RNA. Sintesis ini sepenuhnya berlaku di dalam sel. Di manakah sumber asid amino itu? Sumber asid amino ini melalui pencernaan makanan protein di usus yang dihasilkan oleh hati. DNA ni dia merupakan blueprint ataupun asas pembentukan protein. Dia terdapat 2 rantaian yang diberi nama polinukleotida yang terletak juga di dalam nukleus. Asas penting yang kita perlu tahu adalah DNA ni tak boleh tinggalkan nukleus. Manakala RNA ni pula dia membantu sintesis protein. Ada satu benang polinukleotida yang terdapat 3 rantaian, iaitu mRNA, rRNA dan juga tRNA. mRNA ni dia akan tiru semua maklumat genetik yang ada pada DNA dan akan sampaikan maklumat tersebut kepada ribosom di sitoplasma. Manakala rRNA ni pula, dia akan bergabung dengan protein untuk membentuk ribosom yang terdiri daripada 60% rRNA dan juga 40% protein. tRNA ini pula dia akan bawa asid amino daripada sitoplasma ke ribosom supaya dapat membentuk satu rantaian polipeptida. Info tambahan yang kita perlu tahu adalah ribosom ni merupakan organel sel yang terbentuk daripada protein dan rRNA yang mempunyai 2 subunit, iaitu protein dan juga rRNA. Mekanisme sintesis protein dia melibatkan 2 proses utama, iaitu transkripsi dan juga translasi. Transkripsi ni adalah penyalingan maklumat DNA yang hanya berlaku di nukleus. Dia membentuk mRNA untuk disampaikan kepada ribosom dan berlaku di nukleus. Pemecahan 2 ikatan hidrogen di antara 2 rantaian DNA
dibantu oleh RNA di polymerase. Informasi DNA mempunyai satu rantaian yang disalin membentuk mRNA, gambar di sana, iaitu A dengan U, T dengan A, C dengan G, G dengan C. Rantaian di sini. Rantaian di gambar tersebut dia berhenti sehingga terdapat isyarat penamat pada DNA. mRNA dia akan tinggalkan nukleus untuk ribosom. Okey, tahap pembentukan yang kedua adalah translasi. Translasi merupakan proses di mana informasi genetik yang dikodkan dalam mRNA diterjemahkan ke dalam urutan asid amino pada rantai polipeptida. Okey. Secara ringkasnya, proses kompleks yang melibatkan sintesis molekul RNA daripada template DNA. Ia akan memainkan peranan penting dalam ekspresi gene dan sintesis protein dengan menjana arahan yang diperlukan untuk fungsi selular. Translasi ia akan mula berpada AUG. Di sini dia akan step yang pertama, dia akan mula pada AUG iaitu initiation. Ribosom bergerak bersama benang mRNA mengikut kodon. Translasi berhenti apabila kodon merekodkan stop. Dia akan mula daripada AUG dan dia akan berhenti pada stop di sini. Translasi juga merupakan proses kod genetik RNA. Tahap ini adanya sintesis polipeptida yang menggunakan kod genetik dari mRNA yang terdapat dalam ribosom tRNA. Setelah selesainya tahap transkripsi, mRNA yang berada di nukleus akan berpindah ke sitoplasma yang merupakan tempat yang ditemukan di ribosom. mRNA berperanan sebagai cetakan untuk pembuatan protein. Sebagaimana yang kita tahu, mRNA mengandungi urutan 3 jenis base nitrogen, iaitu initiasi, elongasi dan terminasi. Tahap inisiasi dimulakan dengan ribosom subunit kecil yang akan membawa asid amino dan antikodon AUC. Subunit kecil akan bermula di sini daripada arah 5, dia akan bergerak ke arah 3 dan akan ada subunit besar yang bertindan pada subunit kecil. Kemudian setelah tRNA terikat pada mRNA, ribosom subunit besar akan datang. Macam saya katakan tadi, dia akan ada subunit kecil pada arah 5 ke arah 3 dan subunit besar akan datang pada subunit kecil. Ribosom subunit besar memiliki 3 tahap, iaitu A dikenali sebagai acetocyte, P iaitu peptidyl site dan E iaitu exit site. Saat terjadi proses elongasi, asid amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transfer dengan membawa antikodon. Dengan itu, proses poster anatomi kami sudah berakhir dan kami sudah membincangkan pada 3 tajuk, iaitu proses meiosis, mitosis dan sintesis protein. Sekian.